Tentang usaha padi ini memang panjanglah kalau saya nak cerita, tapi apa yang saya boleh sebutkan, usaha secara bersepadu melibatkan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan sedang dibuat secara berperingkat-peringkat untuk memastikan bahawa usaha meningkatkan hasil padi akan dilaksanakan. Cuma saya dah maklum kepada Menteri, Yang Berhormat Menteri Pertanian, bahawa Selangor tidak ada lagi kawasan baru. Apa yang kita boleh buat ialah meningkatkan hasil di kawasan sedia ada. Kita ada kawasan padi, penanaman padi kita ni sebenarnya 19,000 lebih hektar di barat laut, tetapi telah disalahguna untuk penanaman sayur dan sebagainya. Sekarang kita ada hanya sekitar 17,740 hektar untuk penanaman padi. Ini akan kita tingkatkan hasilnya. Bayangkan kalau kita bertingkat satu kali hasil, sebenarnya balik kepada asal saja, 7-8 tan per hektar. Kita dapat meningkatkan hasil padi kepada lebih 100,000 metrik tan setiap musim. Cerita 5 kali setahun, 2 tahun ini bukanlah baru. Tanam padi 5 kali 2 tahun ini bukan baru. Tetapi ada banyak faktor yang kita kena pertimbangkan, terutama tentang bekalan air. Ini tidak mencukupi. Kita telah buat kajian dan kita telah finaliskan harga. Kita memerlukan sekitar hampir 1 bilion sebenarnya untuk menaik taraf balik sistem saliran dan menyediakan kolam tapungan air tambahan. Ini antara perkara-perkara yang kita telah masukkan dalam usaha peningkatan hasil padi yang kita telah akan bentangkan nanti kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih. Speaker. Ya, soalan tambah. Perkenalkan, Sabah. Baik, terima kasih, Tuan Speaker. Saya sebagai orang sawah juga, orang petani, mendapati untuk pendapatan awal tahun 2024 sekarang sangat kritikal. Sangat kritikal. Ada yang pendapatan dalam 1 hektar tak mencapai pun 1 tan. Ada yang dalam 2 tan, 3 tan, itu purata. Jadi kalau ini tidak ditangani, yang sering kerajaan Selangor cakap untuk bawa teknologi sekincan pergi ke Johor, pergi ke Sarawak, sedang teknologi itu sendiri tak sampai ke Sabak. Tak sampai ke sana. Dan apabila saya bertemu petani, kesukaran petani sebenarnya nak berkomunikasi dengan pegawai daripada Jabatan Pertanian. Sukar untuk mereka bertemu. Kalau dulu gajian turun ke sawah, sekarang tak berapa gajian turun ke sawah. Itu satu. Yang kedua, daripada jumlah pengeluaran hasil padi dalam pasaran domestik 38,000 lebih kurang. Adakah kerajaan negeri nak dapat pastikan bahawa 38,000 tan ini sebagai hasil beras sebagaimana yang disebutkan tadi, betul-betul ada dalam pasaran domestik sebagai beras tempatan? Apakah tidak ada isu-isu nanti akan bertukar beras tempatan menjadi beras import pula dan sebagainya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sabak yang prihatin. Saya pun sebenarnya anak sawah juga. Memang sangat faham sangat bagaimana pengurusan sawah ini dan kepayahan. Jadi kalau kita lihat di Selangor ni, pembahagian barat laut ini dia ada 9 blok atau 9 kawasan. Itu sebab tu ramai yang kata Sekincan bagus. Bukan saja Sekincan. Yang sebelah dia tu, Sungai Leman pun hasilnya sangat tinggi. Bukanlah Sekincan saja ya. Sungai Leman pun dia tinggi. Cuma yang jadi masalah sikit adalah di Sawah Sepadan, di Sungai Burong dan juga di Bagan Terap. Ini antara kawasan-kawasan yang agak rendah yang keluarannya. Dan kita telah buat kajian sebenarnya. Ini antara perkara yang kita telah bentangkan dan kita akan finaliskan. Kita dah buat kajian. Dulu saya beranggapan bahawa tanah yang tidak subur, apabila dibuat soil profiling di seluruh kawasan barat laut, sebenarnya tidak ada sangat isu dari segi acidity dan sebagainya. Tanah sawah ni okey. Kita tengok juga ada benda-benda lain sebenarnya yang mengganggu dari segi pengeluaran. Dan kita pernah capai tahap yang tinggi itu, kecuali di Sabak lah, saya beritahu Sabak Penam ni dia ada masalah bekalan air yang agak kronik. Sebab kita tidak cukup. Air itu dia mula daripada Kuala Selangor, bawa ke Tanjung Karang dan sebagainya, tapi bila sampai ke Sabak tak cukup air. Jadi kita telah cadangkan tu yang saya sebut 1 bilion tadi, itu termasuk juga menyediakan kolam simpanan ataupun kolam tadahan air untuk sawah kena dibuat.
Ini antara perkara. Ini tak masuk tanah jerlus, palung yang dah rosak sebagainya, itu termasuk dalam sistem. Tapi yang paling besar masalah utama saya dapati ialah kegagalan banyak petani kita dalam mematuhi SOP ataupun rice check. SOP penanaman padi itu sendiri, itu punca sebenarnya. Selain daripada isu lain adalah benih. Kalau satu blok tu, kalau di benih yang tidak sama ditanam, masa tarikh penanaman padi pun tak sama. Benih ni different benih. Jangka waktu penanaman padi adalah tak sama. Jadi bila datang harvester, dia sekali dia tuaian, dia tuai sekali semua, padi yang terus yang tak masak betul ni, dia akan di pemutuan nanti dia akan potong banyak. Itu satu. Lagi satu kita dapati bila buat kajian, ni kajian penggunaan jentera penuaian yang Holland tu, yang besar tu, kita akan kehilangan 20% atau lebih padi. Mana setiap padi yang kita tuai tu, 20% tumpah ke bumi. Sebab tu kita sekarang dah mula, kita tahun ni pun kita dah plan, kita akan beli tuaian mesin yang terutama Kubota lah, saya sebut nama lah, sebab itu antara yang paling terbaik. Yang dibuat, didesain bersesuaian dengan keperluan padi kita. Batas pun tak rosak. Dia memang desain itu. Sedangkan Holland ni didesain untuk menuai gandum. Jadi bila benda-benda macam ni lah basic. Kita buat kajian sampai macam tu. Sebenarnya kalau penggunaan yang mesin yang tuaian yang didesain oleh Kubota ni, dia kurang daripada 10%. Bayangkan 10% padi kita dapat diselamatkan. Ini antara perkara-perkara yang kita sedang buat dan laksanakan. Jadi saya akan terus bersama dan saya akan ambil maklum tentang isu dengan pegawai-pegawai yang disebut tadi Jabatan Pertanian dan sebagainya. Kita akan tingkatkan lagi dialog dan pertemuan dengan petani. Terima kasih.